Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhidayani binti Rais dari Program Hubungan Industri nomor kad metrik BA 211-60884. Sila perkenalkan diri Anda Tuan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Hazami bin Mazaini, berasal dari Kampung Lubuk Koper. Sekarang sedang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong, Beaufort, dan telah bertugas sebagai guru selama 16 tahun di sekolah tersebut. Terima kasih kerana telah menyebut saya sebagai informan Anda pada kali. Okey. Boleh saya teruskan dengan soalan, Tuan? Boleh. Silakan. Okey. Boleh Tuan ceritakan sedikit tentang sejarah dan budaya di Sabah sebelum Perang Dunia Kedua dari segi politik, ekonomi dan juga sosial? Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Kita lihat pada jangka masa tersebut, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, saya melihat kebudayaan pada masa itu lebih kepada kebudayaan yang cukup tradisional. Okay. Saya tidak bercakap secara besar lah, mungkin dari kalau lihat dari Sabah kita seluas, tapi dari segi tempat saya, budaya masyarakat pada masa itu saya lihat melalui pembacaan dan penceritaan daripada saudara-saudara mara. Pada masa itu budaya lebih kepada kepercayaan yang animisme, iaitu mistik, yang lebih mempercayai kepada perkara-perkara gaib lah. Okay. Sebab pada masa ini kedatangan ajaran agama itu belum lagi berapa jelas. Ada sampai, tapi penyebarannya belum terlalu meluas. Pada masa itu juga kebudayaan dari segi pakaian, kita lihat para ibu bapa, even pada ustazah pun pada masa itu dilihat tidak bertudung. Mereka mengenakan cuma penutup kepala secara ringkas saja. Dari segi kebudayaan saya lihat itu berlaku. Kita lihat juga dari segi pakaian mereka memang sampai sekarang memang nampak jelas bahawa pada masa itu mereka memang tidak bertudung, perempuannya lah. Ini menunjukkan bahawa kebudayaan pada masa itu lebih dipengaruhi kepada kepercayaan yang agak jauh daripada agama Islam lah. Okay. Dari segi ekonomi pula pada masa itu, kalau kebudayaan saya lihat dia tidak berkait sangat dengan ekonomi, sebab pada masa itu kebudayaan hanya sebagai aktiviti sosial mereka. Contohnya aktiviti pertanian, memanggil semangat buah-buahan, tanaman untuk supaya subur. Kalau dari segi penyakit, kebudayaan seperti berasik, mengobati penyakit-penyakit, lebih kepada keadaan begitulah, dia tidak melibatkan ekonomi. Mungkin pun hanya melibatkan ekonomi sedikit saja. Sebagai contoh, kepada Bomo atau Pengizan yang sebagai ketua untuk acara berubat itu, mungkin akan diberi sedikit upah dalam bentuk beras, daging dan sebagainya. Hanya itulah saya lihat kaitan ekonomi dengan kebudayaan. Kebudayaan sosial saya lihat, kita lihat dari segi kehidupan masyarakat lah. Contohnya acara majlis perkahwinan, kebudayaan lihat macam biasalah. Kalau kita lihat pada masa itu memang cukup tinggi nilai budaya dia, iaitu gotong royong bersama-sama. Pernah saya terdengar bahawa kalau penduduk kendara mereka akan mengadakan lebih panjang masa dia dalam 7 hari. Sebab orang-orang jauh akibat perlukan rumah ke rumah antara penduduk jauh, dan mereka akan datang ke rumah yang kahwin itu, akan tinggal sana selama beberapa hari. Dan pada masa ini juga aktiviti kebudayaan bermasyarakat, contohnya perkahwinan kah, kenduri kah, akan mengorbankan banyak haiwan lah. Kalau sekarang hanya seekor, mungkin pada masa itu ada 3 ekor kerbau yang dikembangkan, sebab orang akan tinggal di rumah pengantin itu ramai-ramai. Jadi hubungan masyarakat pada masa itu lebih erat kerana kebudayaan yang diamalkan sangat mementingkan ikatan kekeluargaan dan lama masa mereka peruntukan untuk bersama-sama. Okey, itu saja. Dari segi politik pula macam mana tu Tuan? Okey, dari segi politik pula saya lihat pada masa ini kegiatan politik sebelum Perang Dunia ini kurang berkembang,
Sebab pada masa ini aktiviti pendidikan penduduk kampung ini agak rendah. Okay, pada masa sebelum ini memang tidak ada, mungkin rendahlah pendidikan dia. Mungkin sekolah-sekolah pun belum lagi berapa diwujudkan. Jadi penghasilan tokoh-tokoh pemimpin ini tidak banyak. Okay, tokoh-tokoh pemimpin ini cuma dilibatkan mereka-mereka yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya, kalau yang saya cakap tadi, Bomo itulah yang akan menjadi ketua untuk sebarang aktiviti. Even ketua kampung itu pun, biasanya ketua kampung itu dipilih adalah orang yang lebih berilmu daripada orang lain. Contohnya, mereka yang berpangkat imam. Dan pada masa ini, orang-orang kampung akan menghormati mereka yang mempunyai pendidikan gitu. Dan pada masa inilah, pada masa sebelum Perang Dunia inilah, mereka-mereka yang terpilih ini sebenarnya mereka terpilih daripada pemilihan penduduk kampung yang lebih demokratik lah, sebab mereka akan pilih siapa yang lebih daripada orang tertentu akan dipilih untuk menjadi wakil sebagai pemimpin mereka. Walaupun sebenarnya yang dipilih itu pendidikan dia ala kadar saja, tapi itulah yang terbaik. Dan ini menunjukkan bahwa kadar politik di Sabah sebelum Perang Dunia Kedua agak lambatlah berkembang. Okey. Bagaimana pula keadaan di Sabah yang macam sejarah dan budaya di Sabah selepas Perang Dunia Kedua dari segi politik, ekonomi dan juga sosial? Okey. Keadaan ini berbeza, keadaan budaya ini sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua ini agak berbeza. Kerana selepas Perang Dunia Kedua, Sabah telah mendapat kemerdekaan, iaitu apabila Sabah, Sarawak, Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu dan mewujudkan Persatuan Tanah Malaysia. Okay. Kewujudan Malaysia ini telah menyebabkan ramai para tenaga pengajar yang daripada luar datang ke Sabah. Contohnya dari Semenanjung. Para pengajar-pengajar, tenaga pengajar khasnya saya lihat yang ramai bilangannya adalah golongan-golongan agamawan. Okay. Golongan agamawan ini datang ke Sabah dan menyebarkan ajaran Islam yang sebenar lebih terperinci di pelosok-pelosok negeri di Sabah. Hal inilah telah mengubah budaya di Sabah. Sebagai contoh, yang saya cakap tadi, sebelum Perang Dunia Kedua, adanya aktiviti kebudayaan berubat, panggil semangat tanaman. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, akibat daripada kedatangan para agamawan ini, maka agama Islam semakin kukuh di Sabah. Hal ini telah menyebabkan berubahlah bentuk aktiviti kebudayaan itu. Perubatan secara animisme itu menghalau semangat-semangat, memanggil semangat padi, menghalau syaitan dan jin yang menyebabkan penyakit telah dihapuskan daripada kegiatan aktiviti kebudayaan masyarakat. Okey. Dari segi ekonomi pula, saya lihat kebudayaan boleh dijadikan sebagai kegiatan ekonomi kerana apabila wujudnya negara Malaysia selepas pembentukan Malaysia, maka wujudnya kegiatan orang-orang luar datang ke Sabah. Dan kedatangan inilah menyebabkan kebudayaan itu wujud sebagai satu kesempatan pula. Maka akan adalah bentuk penempatan kepada mereka yang mempersembahkan. Dari segi masyarakat pula, masyarakat atau sosial, ini tidak banyak bezanya sebenarnya. Masih lagi mengamalkan gotong royong, tolong menolong apabila berlaku penderita kendara, kebudayaan kunjung mengunjung, hormat menghormati, itu masih lagi kekal lah. Masih lagi kekal, tapi semakin lama semakin kurang akibat daripada masing-masing pun sekarang ni, selepas Perang Dunia Kedua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. So mereka sudah berpendidikan, mereka berpelajaran, jadi mereka sudah ada pekerjaan yang tertentu. Jadi kegiatan kunjung mengunjung, gotong royong itu telah semakin masa untuk melakukan itu sudah semakin kurang. Hal ini telah menyebabkan banyak kebudayaan itu semakin lama semakin terhakis dan saya risau benda itu akan lama-lama akan hilang lah. Okey, soalan saya yang terakhir, apa pendapat Tuan tentang perubahan sejarah dan budaya di Sabah ni selepas dan sebelum Perang Dunia Kedua? Okey. Memang perubahannya sangat jelas, tapi itulah saya agak risau dengan perubahan ini sebab pada pandangan saya kedatangan agama Islam dan
kemasukan agama Islam yang lebih mendalam ni, yang acara yang betul telah menunjukkan banyak aktiviti kebudayaan di Sabah, khasnya di Beaufort ni telah hilang. Orang Bisaya tidak lagi mengamalkan kebudayaan mengubat orang atau berasik, memanggil semangat padi, berpantun di semasa bertanam padi, mencari orang hilang, menggunakan aktiviti-aktiviti itu telah hilang sebab dia sangat bertentangan dengan agama Islam. Saya pun sendiri hanya satu kali saja telah terlibat dengan acara itu. Saya datang, saya sebenarnya takut dengan mesti-mesti, tapi saya datang, dia bukan takut, tapi sebenarnya saya teruja melihat aktiviti-aktiviti itu masih dijalankan dan sangat cantiklah. Mereka mengadakan satu macam kenduri, pesta di mana itu dengan bunga-bungaan, dengan makan makanan, dan ada bomo-bomo tertentu lah dimandikan. Walaupun secara realnya macam tidak logik lah untuk menyembuhkan penyakit. Sebab saya lihat penyakit itu kononnya mereka letakkan di sebuah patung di dalam perahu dan dihanyutkan ke Sungai Padas untuk menghalau penyakit itu. Tapi saya lihat, saya minat itu dari keunikan dia. Sebab itu bangsa budaya kita. Tapi semakin dilupakan kerana faktor agama dan tentangan daripada ajaran agama Islam. Jadi hal ini sebenarnya amat merisaukan saya. Syukur Alhamdulillah daripada pengamatan saya, budaya itu masih diamalkan oleh satu bangsa yang berdekatan dengan Beaufort, iaitu Pulau Penyu, itu Nusa Sultana, yang masih mengamalkan itu. Sebab Bisaya dan Nusa Sultana mempunyai kebudayaan yang sama. Okey, jadi walaupun ini kaum Bisaya, budaya itu sudah dikenal, tapi masih diamalkan di bangsa suku kaum Nusa Sultana di Pulau Penyu. Saya haraplah bangsa tersebut tidak melupakan benda itu, walaupun ialah mereka beragama Kristian, mungkin ajaran agama mereka tidak melarang itu, dan saya harap itu mereka teruskan. Kalau di suku kaum Bisaya memang dia tidak boleh sudah, sebab dia sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Okey. Terima kasih Tuan atas maklumat yang Tuan sudi kongsikan, dan terima kasih sebab sudi untuk meluangkan masa bersama saya dalam temu bual saya hari ini, dan terima kasih Tuan. Okey, terima kasih juga kerana sudi menyebut saya. Semoga kamu berjaya dalam kajian kamu pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.